Yung dalam istana. Baiklah sini tepat pula ambo nak glosor turun dari atas bala di lame bala. Nak panggil kalau gitu ya. Weh. Jaga dulu awal duduk tidur kena mana lama sangat ambo tangguh nantimu ni ya. Weh. Siapa dia? Di tanah Kelantan yang tenang, tempat sungai mengalir perlahan dan angin petang membawa bau padi masak. Lahirlah sebuah seni yang tidak tertulis di atas kertas, tetapi hidup di dalam jiwa manusia. Seni itu bernama Mak Yong. Ia bukan sekadar tarian, bukan sekadar lakonan, dan bukan sekadar nyanyian. Mak Yong ialah kisah hidup, doa, falsafah dan kepercayaan masyarakat Melayu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Sejak ratusan tahun dahulu, Mak Yong menjadi hiburan rakyat, upacara ritual, dan wadah pendidikan jiwa. Setiap gerak tangan punya makna. Setiap lenggok tubuh membawa cerita. Setiap bait lagu adalah nasihat, sindiran, dan pengajaran hidup. Di istana, Mak Yong pernah dipersembahkan sebagai hiburan bangsawan. Di kampung, ia menjadi peneman malam, pengikat silaturahim, dan cermin kehidupan masyarakat. Namun masa berubah. Dunia menjadi semakin moden. Lampu neon menggantikan pelita. Skrin menggantikan pentas kampung. Perlahan-lahan Mak Yong mula tersisih. Ramai menganggapnya kuno, tidak relevan. Malah ada yang melihatnya sebagai beban masa silam. Ketika itulah seni agung ini hampir tenggelam dalam arus zaman. Senyap, terlupakan, dan hampir lenyap. Di saat genting itulah muncul seorang wanita dari Kelantan. Kecil tubuhnya tetapi besar jiwanya. Meknab Awang. Meknab bukan sekadar belajar Mak Yong. Beliau dibesarkan oleh Mak Yong. Seni ini mengalir dalam darahnya. Dari usia muda, beliau sudah memahami bahwa Mak Yong bukan sesuatu yang boleh dipelajari separuh jalan. Ia menuntut disiplin, kesabaran dan pengorbanan. Latihan berjam-jam, hafalan dialog panjang tanpa skrip, dan pemahaman mendalam tentang watak. Semuanya dilalui tanpa rungutan. Ketika ramai memilih jalan mudah, Meknab memilih jalan sunyi. Ketika pentas semakin kurang, beliau tetap berdiri. Ketika tepukan semakin jarang, beliau tetap mempersembahkan Mak Yong dengan penuh jiwa. Bagi Meknab, setiap persembahan bukan untuk populariti, tetapi sebagai tanda hormat kepada guru-guru lama dan generasi terdahulu yang mewariskan seni ini. Ada waktu beliau mempersembahkan Mak Yong tanpa bayaran. Ada ketika pentasnya hanya halaman rumah atau balai kecil. Namun satu perkara tidak pernah berubah, keikhlasan. Setiap kali tirai dibuka, Meknab membawa seluruh jiwa Mak Yong bersama-sama. Suaranya bukan sekadar nyanyian, ia adalah gema sejarah. Perjuangan Meknab Awang bukan mudah. Ada cabaran, salah faham dan tekanan, namun beliau tidak pernah melawan dengan kemarahan. Beliau melawan dengan seni, dengan menunjukkan bahwa Mak Yong bukan unsur asing, bukan sesuatu yang memecah belah, tetapi warisan budaya yang mendidik, menyatukan dan memperhalus budi. Sedikit demi sedikit dunia luar mula memandang. Dari pentas kecil di Kelantan, Mak Yong melangkah ke peringkat kebangsaan. Dari Malaysia, ia mula diperkenalkan ke luar negara. Penonton asing yang tidak memahami bahasa Melayu tetap terpukau kerana seni sejati tidak memerlukan terjemahan. Gerak tubuh, ekspresi wajah, dan emosi yang jujur sudah cukup untuk berbicara kepada hati manusia. Di pentas antarabangsa, Mak Yong berdiri sama tinggi dengan teater klasik dunia. Dan di situ nama Meknab Awang disebut bukan sebagai individu semata-mata, tetapi sebagai simbol perjuangan seni tradisi Melayu. Beliau membuktikan bahawa seni dari kampung kecil di Kelantan mampu berdiri, megah di hadapan dunia. Di sebalik keindahan Mak Yong, ada tokoh-tokoh seni yang menjadikan warisan ini terus hidup. Hari ini, Yaya nak ceritakan kisah seorang primadona yang mungkin tidak dikenali generasi sekarang, tapi pernah berdiri di atas pentas dunia. Ini primadona Meknab. Ketika mudanya, lenggoknya halus, geraknya gemalai, dan dialah antara wajah yang membawa Mak Yong ke luar negara. Meknab pernah mewakili Malaysia membuat persembahan Mak Yong di Jepun. Dia pernah mengangkat budaya Kelantan hingga ke London di zaman tiada media sosial, tiada viral. Namun Mak Yong disebut dan dihormati di atas pentas antarabangsa kerana seniman seperti beliau.
Inilah Meknab hari ini. Usianya sudah lanjut dan beliau kini tidak lagi mampu berjalan. Tapi bila kami sebut Mok Yung, matanya terus bersinar seolah-olah seluruh memorinya kembali hidup. London. Mok pernah pergi London dulu. London. Sampai kita tak siapa lagi sampai di sana. Tapi ni pun yang tak tahu berapa lama dah bagi ni. Masa umur 80 lebih pun ada lagi kapal lon. Prima donna ni zaman dulu Soho ni orang memang gila belakang ke prima donna sebab comel. Parah rupa comel, kulit comel, tari comel. Super dengan Mok Yung walaupun usia dah lama dah 80 dah tapi masih lagi kulit comel nampak. Tengok muka dia mana ada juga. Tak ada. Siapa nak tengok gambar Mok kita prima donna Soho ni, boleh tengok dekat galeri museum di Kuantan Pahang. Mok rindu tak nak main Mok Yung? Rindu. Muka mana kita tu dah. Mana kita. Mok dah. Dia makan nak tidur tak nego. Oh, tak nego. Tengok Mok dahulu kala main seumur. Tapi hingga kini Mok sehat lagi. Alhamdulillah. Cuba tak lincah. Cuba tak lincah le. Mok patut tinggal dok jatuh. Kita mungkin tak sempat melihat zaman kegemilangan Mok Yung, tapi melalui orang seperti Meknab, kita dapat rasakan seluruh perjalanan seni itu di atas pentas kecil kampung hingga ke hujung dunia. Semoga kisah Meknab ini mengingatkan kita bahawa warisan Melayu bukan sekadar cerita lama, tetapi perjuangan manusia yang pernah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, dan tugas kita hari ini ialah memastikan kisah mereka tidak hilang begitu saja. Kemuncak kepada perjuangan panjang ini ialah pengiktirafan Mak Yung sebagai warisan budaya tidak ketara dunia oleh UNESCO. Ia bukan kemenangan peribadi, tetapi kemenangan sebuah bangsa. Pengiktirafan ini adalah pengakuan bahawa Mak Yung mempunyai nilai universal tentang kemanusiaan, kebijaksanaan, dan keindahan hidup. Hari ini Mak Yung bukan lagi seni yang terpinggir. Ia diajar, didokumentasikan dan dipersembahkan dengan penuh penghormatan. Generasi muda mula mengenalinya semula, dan di sebalik kebangkitan itu, berdirilah seorang wanita Kelantan yang tidak pernah menyerah. Meknab Awang. Kisah ini mengajar kita bahawa warisan tidak akan hidup jika tiada yang mempertahankannya. Budaya tidak akan bertahan jika tiada yang sanggup berkorban. Dan seni tidak akan sampai ke pentas dunia jika tiada insan yang percaya, walaupun ketika dunia belum yakin. Mak Yung masih hidup hari ini, bukan kerana tepukan, bukan kerana anugerah, tetapi kerana cinta. Dan cinta itu telah dibawa jauh, dari bumi Kelantan hingga ke pentas dunia, oleh seorang wanita yang setia pada warisan bangsanya. Namun, pengiktirafan dunia bukanlah noktah kepada perjuangan Mak Yung. Bagi Meknab Awang, ia hanyalah satu persinggahan dalam perjalanan yang masih panjang. Pengiktirafan UNESCO bukan bermakna Mak Yung selamat selama-lamanya. Sebaliknya, ia datang bersama tanggungjawab yang lebih berat untuk memastikan seni ini tidak sekadar dipamerkan, tetapi benar-benar difahami, dihormati, dan dihidupkan oleh generasi seterusnya. Meknab sering mengingatkan bahawa Mak Yung bukan untuk disimpan di dalam museum. Ia perlu dipersembahkan, dirasai dan dialami. Setiap kali Mak Yung dipentaskan, ia perlu membawa roh asalnya, kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kejujuran. Jika tidak, Mak Yung hanya tinggal nama tanpa jiwa. Justeru itu beliau terus mengajar, membimbing dan melatih, walaupun kudrat tidak lagi seperti dahulu. Di gelanggang latihan, suara Meknab tidak pernah meninggi, tetapi setiap katanya tegas. Gerak tangan diperbetulkan dengan sabar. Intonasi suara diperhalusi berulang kali. Bagi beliau, kesempurnaan bukan tentang kecantikan luaran, tetapi kejujuran dalaman. Pelakon Mak Yung perlu memahami watak, bukan sekadar menghafal dialog. Mereka perlu merasai cerita, menyelami emosi, dan membawa penonton masuk ke dalam dunia Mak Yung. Di sinilah cabaran terbesar muncul, menarik minat generasi muda. Dalam dunia yang dipenuhi teknologi dan hiburan pantas, seni tradisional sering dianggap perlahan dan membosankan. Namun Meknab tidak menyalahkan zaman. Beliau percaya bahawa jika Mak Yung disampaikan dengan betul, generasi muda akan menemui keindahannya sendiri. Apa yang diperlukan hanyalah kesabaran dan pendekatan yang berjiwa. Ialah telah meninggal ambo dengan adik ia ramai-ramai anjung dalam istana.
Baiklah sini tepat pula ambo nak glosor turun dari atas bala di lame bala. Nak panggil pengasuh antara sore nak buat kira bicara pula ni. Kalau gitu ya. Weh. Jaga dulu awal ledo dok tidur kena mana lama sangat ambo tangguh nantimu ni ya. Weh. Siapa dia weh? Ambo ni awe, ambo mari panggil mu ni awe. Oh, mu mari panggil aku. Ayah sungguh. Nak suruh aku turun ke jumpa dengan mu Benar sekali awe. Alah lah weh, very hot today. Gapa dia awe? Very hot today. Benar sekali very hot today awe. Yes. Nak jumpa dengan aku Ayah sungguh. Mu duduk sebelah mana tu? Ambo duduk belah kiri tangga rumahmu awe. Sepakkan aku nak turun dah. Silalah. I dah fikir kami dalam hati, kamu dalam dada jiwa. Balik-balik dalam banyak wewe. Ayalah. Can you faster awe? It's very hot. Wait. Very hot today. Yes. Faster please. Okay, good. We here. Where are you awe? Oh, Mana ni awe? Ambo ni panah ni awe. nak pergi dah tunggulah dulu. Cepat sikit awe. Take you so kan. What is your name? My name is. Where you come from? Wait! Ya awe. Tunggu dulu. Naik atas rumah. Ambo toleh biju atas tu panas sungguh lah wewe. Aku nak kena ni. Aku pun kacak berak. Here is not hot awe. I can stand on here. Wait! Why are you so late awe? Maka Mak Yong mula dipersembahkan di ruang-ruang baharu, di institusi pendidikan, festival budaya, dan platform yang lebih terbuka. Tanpa mengorbankan nilai asalnya, seni ini disesuaikan dari segi penyampaian agar lebih dekat dengan penonton hari ini. Namun satu perkara tidak pernah berubah. Roh Mak Yong tetap dijaga. Setiap kali tirai pentas dibuka, McNabb seolah-olah berbicara dengan masa silam. Beliau membawa bersama suara guru-guru lama, langkah penari terdahulu, dan doa orang-orang yang pernah hidup bersama seni ini. Mak Yong menjadi jambatan antara dulu dan sekarang, antara kampung dan kota, antara tempatan dan dunia. Dalam diam, McNabb telah membuktikan bahawa perubahan tidak semestinya memusnahkan tradisi. Tradisi juga boleh bergerak ke hadapan tanpa kehilangan akar. Mak Yong yang dibawa ke pentas dunia bukan Mak Yong yang ditanggalkan identitinya, tetapi Mak Yong yang diperkenalkan dengan penuh maruah. Hari demi hari, cerita tentang Mak Yong terus berputar. Di pentas kecil dan besar, di dalam dan luar negara, ada penonton yang menangis tanpa memahami bahasa. Ada yang terpaku tanpa sedar masa berlalu. Itulah kuasa seni yang lahir dari kejujuran dan kesetiaan kepada asal-usul. Dan apabila suatu hari nanti McNabb Awang tidak lagi berdiri di atas pentas, Mak Yong tetap akan hidup. Kerana beliau telah menanam benih pada murid-muridnya, pada penonton, dan pada kesedaran sebuah bangsa. Selagi ada yang mengangkat seni ini dengan penuh hormat, selagi itulah Mak Yong akan terus bernafas. Cerita ini bukan sekadar tentang Mak Yong. Ia tentang ketabahan seorang wanita, tentang warisan yang hampir hilang, tetapi diselamatkan oleh cinta, dan tentang budaya tempatan yang akhirnya diangkat ke mata dunia. Dari bumi Kelantan yang sederhana, Mak Yong telah melangkah jauh. Dan langkah itu tidak akan berhenti di sini. Apabila lampu pentas mula malap dan bunyi terakhir rebab perlahan-lahan menghilang, Mak Yong tidak pernah benar-benar berakhir. Ia masih hidup di dalam ingatan, di dalam jiwa, dan di dalam sejarah yang terus bernafas. Setiap langkah tari yang pernah dipersembahkan adalah jejak masa. Setiap suara yang pernah dilantunkan adalah doa yang tidak pernah putus. Mak Yong telah melalui zaman gelap dan terang. Ia pernah dipuja, pernah dilupakan dan hampir hilang. Namun warisan ini tetap bertahan kerana ada insan yang sanggup berdiri ketika
orang lain berpaling. Meg Napawang bukan hanya membawa Mak Yong ke pentas dunia, beliau membawa maruah sebuah budaya, harga diri sebuah bangsa, dan amanah nenek moyang yang tidak ternilai harganya. Di sebalik tepukan antara bangsa dan pengiktirafan dunia, ada pengorbanan yang tidak terlihat, ada air mata yang tidak diceritakan, ada kesetiaan yang tidak pernah goyah. Mak Yong berdiri hari ini bukan kerana dunia tiba-tiba menghargainya, tetapi kerana ada yang memilih untuk setia, walaupun jalan itu sunyi dan panjang. Dan kepada kita semua, jika suatu hari nanti Mak Yong hanya tinggal rakaman, maka kita telah gagal menjaga warisan. Tetapi jika seni ini terus dipelajari, dipentaskan dan difahami, maka perjuangan itu tidak sia-sia. Warisan tidak hidup dengan sendirinya. Ia hidup kerana kita memilih untuk mengingatinya. Inilah kisah Mak Yong Kelantan, kisah tentang seni yang hampir lenyap dan seorang wanita yang enggan membiarkannya mati. Dari bumi Serambi Mekah hingga ke mata dunia, Mak Yong telah membuktikan bahawa budaya tempatan tidak pernah kecil. Kitalah yang kadangkala lupa untuk membesarkannya. Teruskan menyokong warisan, teruskan menghargai budaya, dan teruskan menjadi saksi kepada sejarah yang masih hidup. Ini adalah cerita dari TV Rosak Studio. Suara warisan dari Malaysia untuk dunia.